Saya Irwan Muhibin dan juga Abang Yu dalam episod ke-19. Okay, you got that right. Yes, right. I got it right this time. Aki Show, episod yang terakhir musim ini, musim yang kedua. Jangan lupa follow kami di Instagram, subscribe kami di YouTube. What is it now on Facebook? Is it like or something? Like, right? Like. You like or follow. I think like, follow. I don't know. Facebook, Instagram and YouTube, okay? Yeah. Carry on with us, come with us on these three social media platforms. So alhamdulillah, tadi segmen pertama kita dah berbual sikit. We just really want to say thank you to all of you. Terima kasih banyak-banyak from the bottom of our hearts kerana telah setia bersama-sama kami the whole season daripada season 1 sampai kedua. Dan this is a milestone that kita nak celebrate bersama-sama, dan Abang Yus pun ada kongsi sedikit sebanyak tentang Abang Yus punya inisiatif Fitrati Live, Fitrati Bake, dan juga insyaAllah Fitrati Meal coming soon. Dan sekarang di segmen Abang Yus, okay, segmen ni kami akan buktikan pada anda bahawa boleh nak makan makanan sedap pun walaupun makan itu adalah rendah karbohidrat dan juga mengikut ketogenic protocol. Yes. Ya, jadi tak mustahil, tak ada alasan sebenarnya kalau kita tak nak makan makanan yang sihat. Boleh je, semua atas diri sendiri. Okey, saya share a few pictures gambar-gambar. Ini semua adalah makanan-makanan yang sangat rendah karbohidratnya, yang mula boleh didapati. Dah ada keto salads yang jual, ataupun kalau nak buat sendiri pun boleh sebab bahan-bahan memang ada tersedia. Roti telur dengan kari ni biasalah. Kalau kita selalu makan roti telur, roti canai itu kan dah boleh kalau kita nak buat low carb version yang dijual di kedai pun dah ada. Jadi tak salah kalau kita nak opt for that, menggantikan roti canai yang biasa kita makan tu. Okey, ayam goreng. Okey, kalau benda-benda bergoreng di rumah ni sebenarnya boleh je. Anda hanya perlu tukar minyak yang anda gunakan itu sahaja. Stop using vegetable oil ataupun minyak-minyak yang murah-murah tu, minyak soya, minyak jagung, switch to coconut oil. Guna minyak kelapa. Minyak kelapa adalah minyak yang terbaik untuk kalau kita nak goreng-goreng lah. Minyak zaitun pun boleh juga, tapi olive oil ini kadang-kadang dia ada rasa flavor. So untuk masakan Malaysia tak berapa sesuai kadang-kadang bila dia ada rasa rasa minyak, rasa zaitun tu lah, buah zaitun tu. Tapi kalau macam coconut, jangan guna virgin coconut oil sebab virgin coconut oil ni dia ada flavor juga. Dah banyak dah minyak masak kelapa ataupun red palm oil yang tak ada, yang neutral flavor, neutral smell, yang itu kita boleh gunakan. Itu switch dan boleh buat goreng-goreng, semua tak ada masalah. Okay, Korean chicken wings with shirataki noodles. Ini untuk menggantikan mie biasa yang kita gunakan itu. Nasi lemak pun boleh, tak mustahil sekarang sebabnya kita ada something called konjac rice. Kalau anda tak pernah tahu, konjac ini adalah sejenis tumbuhan yang banyak ditanam di Korea dan juga di China. Dan konjac ni is God sent, to be honest with you lah. Sebabnya daripada konjac ini kita boleh bentukkan pelbagai bentuk. Nasi boleh, bentuk kuih tiaw boleh, bentuk mihun boleh. Kita ada kat sini. Kalau anda boleh tengok kat depan tu pun ada. Konjac ni boleh beli dah sekarang, as easily accessible. Dan saya sendiri memang kat rumah tak pernah putus sebab kadang-kadang kalau kita nak makan katakanlah nak makan laksa Sarawak misalnya, kita make sure lah kuah tu tak ada gula dan gantikan mie tu dengan mihun, mihun konjac ni misalnya. Ataupun nak makan nasi dengan lauk-lauk biasa pun boleh sebab ada bentuk nasi kan. So insyaAllah tadi Irwan dah rasa nasi goreng Saya sudah rasa dan saya punya immediate feedback kepada Abang Yus, it tastes the same, it doesn't taste bad. Mungkin I didn't say it doesn't taste bad, I just said it tastes the same, it rasanya sama. Betul. So boleh je, lontong dengan sayur lodeh boleh, nak buat beef burger boleh, dah banyak option untuk menggantikan selalunya roti putih ni yang culprit ni sebenarnya, because roti putih ni banyak mengandungi refined carbohydrates. Ini banyak kandungan gula. Banyak orang yang mungkin confuse lagi gula dengan karbohidrat tu, sebenarnya is one and the same. Cuma definisi karbohidrat tu lebih meluas because gula is only one type of carbohydrates. Dan banyak lagi karbohidrat yang lain. Jadi yang itu yang kita nak kena cut down.
Selain daripada itu, okey, nasi impit dengan chicken rendang pun boleh. Dah boleh buat dah. So kalau biasa buat dengan beras biasa, kita boleh guna beras konjac tu. Adalah cara-cara penyediaannya yang is a very close substitute ya, untuk gantikan nasi impit kalau kita nak. Laksa Kelantan misalnya. Laksa Kelantan ini, kalau you take out the laksa tu, which is carbohydrate obviously, yang lain-lain tu semuanya memang low carb dan keto friendly sebab banyak ulam-ulam dan banyak sayur. Dan kuah itu adalah daripada santan, which is fine. Santan is good fats, dan juga ikan ya, dalam kuah santan tu dia dah masukkan ikan, so semua itu boleh. So boleh gantikan sahaja dengan konjac noodle misalnya kalau anda nak makan. Bubur lambuk lagi kita boleh gantikan ya, gantikan saja nasi itu dengan konjac rice misalnya. Masya-Allah, macam contoh-contoh yang Abang Yus bagi ni seolah-olah nak mengatakan nak menunjukkan variety makanan yang memang disukai ramai rakyat Malaysia. Betul. Dan tak ada alasan untuk kita tidak ubah kepada low carb punya version. Betul. Kalau kita betul-betul nak lah, boleh je. Right? Keropok lekor. Okey, keropok lekor ni history dia macam ini sebenarnya sebab saya buat keto. Adik saya juga buat keto masa tu. Kita orang craving lah in a way, rasa lamanya tak makan keropok lekor ni. Tapi nak makan keropok lekor yang asal tu tak boleh sebab banyak mengandungi tepung kan. Jadi saya cakap kat adik saya, okeylah mari kita cuba tengok resepi yang kita ada ni kalau kita boleh olahkan. So kita cubalah buat. Yang penting je dengan keropok lekor ni kita nak rasa ikan tu. Kan, so kita buat menggunakan base dia adalah ground almond ataupun kacang almond yang telah dikisar halus ni. Kita gunakan, dan banyak lagi lah ada ramuan-ramuan yang semuanya low carb dan keto friendly yang kita guna. Maka terhasillah keropok lekor ni. Teksturnya tak adalah chewy macam keropok lekor betul tu, biasa tu, sebab memang tak ada gandum kan, so dia tak ada gluten. Dia macam bready, dia macam roti sikit, tapi yang penting rasa ikan tu ada sebab kita letak banyak ikan dalam tu. Jadi sekarang ni bila dah makan yang ini, saya dah tak berapa nak makan pula yang biasa tu, because kalau keropok lekor yang asal pun banyaknya kita nak kena tahu penjualnya yang sekarang banyaknya tepung, kadang makan rasa tawar je, rasa ikannya kurang. So this is one of the offering that kita ada lah. Apa yang kita tawarkan bawah Fitrati Bake juga ada, dan agak laku keras jugalah keropok lekor ni, because ramai yang laku lagi keras, ramai yang nak cari alternatif kan. And it doesn't deprive you kan, macam tadi kita yang I notice lah, bila kita makan tu rupanya sama, rasanya pun hampir sama, dan you tidak deprive, you tidak dicuri daripada nikmat nak makan tu kan, aktiviti makan tu kan. Betul. InsyaAllah. Kuih-kuih tradisi Melayu, kita semua maklum kuih-kuih Melayu ni selalunya manis-manis semuanya. Jadi macam mana kita nak ganti? Boleh je, bahulu boleh buat, kuih bakar pun kita boleh buat ya, tak ada masalah. Semuanya dengan bahan-bahan yang dah tersedia ada. Kalau anda rasa nak challenge Abang Yus, ada kuih yang Abang Yus rasa tak boleh di low carb kan, sila komen di bawah. Okay? InsyaAllah Akhi Syul siap untuk menerima cabaran. Bukan Akhi Syul lah, Abang Yus lah. Okey, Akhi Syul siap untuk menerima cabaran. Kalau ada kuih yang anda rasa kita perlu low carb kan. Okay? Bismillah, silakan. Alright, Abang Yus, continue. Okey, pandan krem ke? Okey. Kaya pun kita boleh buat ya, tak ada masalah. Serunding, okey, mungkin kalau anda tak tahu serunding ni sebenarnya banyak juga mengandungi gula, sebab dia nak buat rasa sedap tu kan. Lagi satu rahsia yang tak ramai tahu, ni kalau saya sebut ni harapnya tak adalah pengusaha serunding yang akan bunuh saya ke apa. Kadang-kadang dia orang letak banyak gula sebab gula tu memberatkan, dan serunding ni selalunya dijual timbang per kilo so kita nak berat tu berat daging dan bukanlah berat gula, tapi gula turut menambahkan berat dan selain itu gula juga act as preservative, so bila letak gula banyak tu serunding tahan lama. Dan kalau selalunya shelf life untuk serunding ni kadang-kadang setahun and all that, especially kalau dia kering. Jadi untuk kita buat serunding ni yang low carb dan keto friendly ni, kita kena make sure ramuan-ramuannya menurut protokol yang betul lah. So contohnya kita tak nak gunakan minyak langsung. So dalam membuat serunding ini kita hanya menggunakan santan asli. Santan tu pun kita ambil santan yang perah yang pertama tu je. Kita tak ambil santan yang perah kedua atau perah ketiga. Kita ambil yang the first one tu. Dan kita switch garam, kita tak guna garam putih, kita guna garam Himalaya dan untuk menaikkan rasa tu kita of course kita tak letak gula lah. Kita gunakan
Lakanto, iaitu sweetener yang kalau anda tak tahu, sweetener ni boleh didapati di farmasi dan juga di kedai-kedai, dan sesuai untuk diambil oleh sesiapa yang ada diabetes pun, sebab dia tak akan spike your blood sugar. Okay, mayonnaise, lagi satu, mayonnaise ni kondimen yang selalu kita makan, kita selalu letak dalam burger lah, dengan roti ke whatever, right? Jadi kalau anda tak tahu, mayonnaise yang on the shelves kat supermarket tu banyak additives, banyak preservative, banyak additives, dan sebenarnya nak buat mayonnaise sendiri kat rumah ni sangat senang. Dia daripada kuning telur, kita letak lemak sikit, selalunya kita boleh gunakan minyak kelapa lah, ataupun minyak zaitun ke, dan kacau, letak lemon sikit, letak garam sikit, jadi sebenarnya it's that easy. Cuma kita je yang mungkin tak tahu. Ya, itu juga saya agree, meme lah. Betul juga. Okey, dan dessert, berbagai-bagai dessert dah yang ada sekarang ni, yang rendah karbohidrat, tanpa menggunakan gula, tanpa gluten, so tak ada alasan lah sebenarnya. Okey, inilah space yang kita masuk, as Fitrati Bake, untuk menawarkan. Dah ramai keto bakers yang ada sebenarnya, tapi kita turut memeriahkan lagi dengan offer desserts, supaya bila anda makan tu tak perlu rasa bersalah. Masalahnya dengan dan seperti saya sebut tadi lah, most people like to eat cakes kan, ramai yang suka makan cake, desserts, benda-benda manis, tapi kita struggle dengan apa? Kita struggle dengan weight issues, kita struggle dengan sugar addiction, kita struggle dengan sweet tooth, semua ini adalah masalah, tapi kita sendiri tak gerakkan diri mengambil tindakan untuk mengatasi masalah itu. Jadi ini solusi dia lah. Sesiapa yang suka makan kek boleh makan kek yang rendah karbohidrat, ataupun yang sugar free ini, dan boleh makan guilt free. Masya Allah, I just love the attention to detail. Maksudnya sampai ke santan perahan ke mana, perahan yang mana perlu dipilih, dan kesedaran macam mana kondimen yang kita semua, saya yakin suka mayonnaise tu sangat mudah sebenarnya untuk buat. I just love that yang kesedaran tu lah, maksudnya that's the part that I can strongly relate to, kan? Insya-Allah. Dan sebelum Abang Yus continue lagi kongsi ni, saya nak kalau boleh saya nak ingatkan kepada para penonton semua, insya-Allah walaupun kita berhenti, kita rehat kejap, we'll have like a cooling period sebelum nak start balik musim ketiga. Anda semua boleh tonton episod-episod yang lepas di YouTube kami, dan saya sarankan ini lebih-lebih lagi anda boleh tonton segmen Abang Yus, yang ini gaya hidup sihat, daripada episod pertama sampai ke episod ke-18 18 Abang Yus dah kongsikan, kalau tak salah, banyak tentang lebih terperinci yang Abang Yus kongsikan tentang macam mana kita boleh ambil langkah-langkah kecil untuk mengubah gaya hidup kita ke gaya hidup sihat, kan? InsyaAllah. Semua tu ada di YouTube kami, okay? So insyaAllah you can watch it all on our YouTube channel, Aki Show YouTube channel, insyaAllah. Alright, Abang Yus, silakan. AkiTube. Okay, cakes obviously ini kepakaran kami lah, menyediakan kek-kek yang rendah karbohidrat, tanpa gula, tanpa gluten, ramai juga yang surprise mula-mula tu bila tengok kek-kek macam ni, dan bila makan dia kata rasa sama je macam kek biasa. I mean, that's the whole point. Itu yang kita nak. Apa kita nak buat kek sihat tapi rasa tak sedap? Siapa nak makan? Kita nak buat kek yang sihat dan sedap supaya orang boleh makan tanpa rasa bersalah. Dan kalau anda follow Fitrati Bake punya IG, anda akan tengok Abang Yus memang agaknya Abang Yus sengaja ambil order-order yang memberi dia satu cabaran dalam nak design. Ada yang yang expose cake tu, yang batu tu, what do you call it? Itu kita panggil granite, bukan granite. Tak, kita panggil Allah. Saya pun lupa dah namanya, tapi adalah. Yang terbaru kalau tak salah ada bukan superhero, ada macam bentuk, was it a gitar? Gitar. Cuba tengok dekat Fitrati Bake punya Instagram, insyaAllah. So eating cakes without the guilt. Yes, without the guilt. Sebab selalu bila orang makan kek kan, orang kata guilty pleasure. Why does it have to be a guilty pleasure? Guiltless pleasure lah, barulah betul-betul pleasurable.
Okey, hari ni kita sebenarnya ada food pack, balik pada food pack tadi untuk para penonton semua. Can somebody pass one? Kalau ada sesiapa yang boleh tolong distribute pada para penonton. Yes. Penonton di studio bukan penonton di rumah. Tika, can we get on the rover cam, tunjuk kita punya penonton di rumah. Tamu-tamu kita sedang menerima what do you call it? Gift pack ataupun food pack Food pack untuk tetamu kita yang hadir. Masya-Allah. Thank you so much for coming. We appreciate your presence, masya-Allah. Food pack yang kami sediakan hari ini adalah semuanya rendah karbohidrat. Yes. Okey. Apa kandungan yang ada, kita explain sikit lah. Mungkin kamera boleh tunjuk juga. Kita explain sikit kandungan. Ini Rich, by the way. Say hi, Rich. ini bos photo click, okay? There you go, masya-Allah. Ini macam nak kena makan sekali lagi je. Boleh je, tak ada masalah. Okey, kita ada bungkusan kecil nasi goreng. Ini nasi goreng kita buat daripada konjac rice. Dan kita letak serunding daging yang keto friendly lah dekat atas ni. Sorry lah tak banyak, kita buat macam sample size untuk rasa-rasa, boleh lah Okey. Selain daripada tu, kita ada almond buns. Yang ini buat daripada ground almond. Tunjuk, kamera nak tunjuk. Yes. Okay, so ini nasi goreng, kita ada almond buns dan kita ada mixed herbs muffin. Ini muffin yang kita buat, savory muffin lah. Yang kita buat guna mixed herbs dan juga kita letak cheese dekat atas. Lepas tu kita ada dua cupcake. Satu adalah chocolate peanut butter cupcake. Lagi satu adalah vanilla buttercream cupcake. So harapnya ini boleh mengenalkan taste buds anda. Kita ni kena address kat penonton di studio lah sebenarnya. Excitekan ataupun memperkenalkan taste buds anda ke makanan yang rendah karbohidrat. Dan sebenarnya boleh je kalau kita nak. Dan betul. Bismillah, silakan kepada penonton yang ingin menjamu selera. Dipersilakan, insya-Allah. Dan again, this is saya dah makan dah tadi satu set ni, memang it's feeling. Maksudnya dia memenuhkan dan dia tidak apa orang kata, kalau biasalah saya makan Abang Yus, it's somehow, I don't know whether it's my biological thing, I feel bloated. Kalau macam benda tadi makan ni saya tidak ada rasa, saya tak rasa bloated. Alhamdulillah. So there you go, Abang Yus punya food pack yang Abang Yus siapkan hari ini, insya-Allah. Ada nasi, ada cupcakes, and then what's the later one namanya? Almond bun. Almond bun, semuanya rasa seperti, I mean, it tastes like it should taste. It tastes like rice and cupcakes. No different than the normal prepared ones. Tapi yang tak nampaknya, it is low in karbohidrat. Percaya tak, satu food pack ni net carbs dia, bilangan carb dia adalah less than 10 grams. Kalau anda percaya, kalau anda boleh percaya lah. Tapi memang betul less than 10 grams. Satu donat tu dah berapa gram dah carbs dia? About 20 something grams. Ini satu pack ni less than 10 grams net carbs. I'm surprised, masya-Allah. Okey, kalau nak tahu breakdown, ini mungkin dalam 1.5 gram saja net carb. So dua cupcakes ni lebih kurang 3 gram. Muffin ni 1 gram, almond bun tu 1 gram, nasi goreng ni adalah dalam 3-4 gram. Macam mana penyediaan dia? Is it harder to prepare than the normal? Hanya menggunakan bahan-bahan yang rendah karbohidrat ataupun keto lah. Oh, so bahan the ramuan bahan dia lah yang cara masaknya tak ada beza. Nasi goreng lah macam biasa je. Tapi kita menggunakan konjac rice. Kalau ada saya boleh tunjuk. Kalau kamera nak tunjuk dekat pun boleh. Ini kuih tiaw. Oh, tak ada. Kita ada mi dengan kuih tiaw saja hari ni. Yang nasi dah habis, kita goreng pagi tadi. So nasi ni yang dah goreng? Yang dah siap. Yang dah siap. So, kadang-kadang namanya adalah shirataki noodles ataupun konjac noodle, konjac rice. Saya tak promote brand lah, saya promote bahannya ni. Brandnya banyak-banyak, macam-macam brand yang boleh didapati. Okay. Selain daripada ini, alternatif lain adalah
gula lah, gula yang paling penting untuk kita switch kita switch guna sweetener. Kalau nak guna stevia pun boleh juga, cuma masalahnya dengan stevia dia ada aftertaste so mungkin tak kena dengan semua masakan. Macam saya sendiri, saya tak guna untuk baking because tak sedap rasa kek tu dengan aftertaste dia. So saya gunakan kantor. Ini juga terdapat di Aki Bake Mart Masya Allah. Thank you Hanif dan seluruh keluarga Aki Bake Mart. Mereka atas kefahaman ini. Saya personally lah bersyukur yang Hanif dapat berjumpa dengan Abang Yus, sebab the balance kan di antara the normal eating habits yang rakyat Malaysia amalkan setakat hari ini, dan apa yang Abang Yus dan orang-orang yang macam Abang Yus nak perjuangkan, yang ni kesedaran yang kita boleh ubah kepada yang lebih baik kan. Saya sangat bersyukur yang Abang Yus dan Hanif, kita punya talent juga dalam Aki Show, yang insyaAllah kita akan mulakan musim yang hadapan dengan special untuk beliau insyaAllah. Terima kasih kepada Hanif dan seluruh keluarga Aki Bake Mart insyaAllah. Okay? Dan mungkin kita akan ceritakan macam mana Aki Show lahir di dalam episod yang special untuk Hanif di musim yang hadapan. So insyaAllah that's it. Abang Yus punya food pack yang Abang Yus dah breakdown dengan the rice, the cupcakes, dia punya carb content dia, masya-Allah. So you guys, if you guys want to know more, you can reach out to us from our social media, or you can go straight to Abang Yus punya social media, which is Fitrati Bake or Fitrati Live on both on Instagram and Facebook. Dan juga Facebook. Yes, masya-Allah. So what do you guys think? Apa selepas perkongsian Abang Yus tentang semua makanan-makanan tadi, adakah makanan-makanan tadi yang anda memang dalam menu anda, memang dalam anda punya food roster tu kan? Do you feel like after Abang Yus explains do you feel like you there might be a chance that you can change to a better content one, betul tak? Dalam pengalaman Abang Yus, kalau kita, what's the number one challenge for a person yang baru nak ubah kepada nak ambil langkah tu? What is the number one challenge? Air gula, minuman manis, kena berdebit tak atas muka. I think kita banyak sangat minum air manis. Air gula? Air? Air. The drink? Susah orang nak give up sweet drinks. Yang kedua adalah nasi lah dan roti. Nasi dan roti putih adalah yang kedua yang susah sikit orang nak give up. Yang pertama adalah sweet drinks. Kadang-kadang orang tak realise, kadang-kadang orang minum jus buah misalnya. Minum jus buah dengan banyak. Jus buah tu kalau cold press lain sikit. Kalau yang kita perah biasa, sebenarnya yang ada dalam tu adalah fruktos sahaja. Zat-zat atau vitamin dalam buah tu semua dah tak ada. Serat dalam buah tu tak ada. Baiklah you makan buah tu terus, because at least you have the fiber, you have the vitamins and yang ada dalam buah tu. Kalau you buat jus saja, semua tu dah tak ada. So basically yang tinggal bila you minum tu hanyalah gula, iaitu fruktos. Dan fruktos ni dalam badan kita diproses differently. Fruktos ini terus diproses dalam liver menjadi lemak. Okay, so kalau fruktos yang berlebihan itu boleh mendatangkan kegemukan. Ya Allah, ni satu again another wake up call for me and insyaAllah for people who want to change, insyaAllah. Okay, jangan sampai kita give up, jangan putus asa. There's always a way. Dan Abang Yus dah buktikan yang benda ni kita boleh mulakan benda tu dengan mudah. Tak ada cabaran lain melainkan diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Betul. Dan insyaAllah, so that's it I guess Abang Yus for episode yang ke-19. Alhamdulillah. Hari ini. Thank you for all your sharing Abang Yus. Thank you. Again, don't forget to follow Abang Yus on his social media, Fitrati Bake dan juga Fitrati Live. Dan thank you kepada tetamu kita penonton yang ada di pada studio. hari ini. Terima kasih. We hope you enjoy the food pack yang Abang Yus prepare hari ini, dan insyaAllah boleh kongsi dengan kawan-kawan insyaAllah, dan bantu sebarkan kesedaran ini. Okay, pada anda semua juga insyaAllah, we really want you guys to come with us on this journey insyaAllah. Okay,
So that's it from us. Thank you from seluruh, terima kasih daripada seluruh keluarga besar Aki Show, daripada yang tak dapat hadir bersama-sama dengan kita punya producer kesayangan kita Zulfa. Thank you so much Zulfa. Pada Hanif, thank you Hanif, dan kepada kita punya team, masya-Allah, team behind the scenes Atika, ada suaminya Rish, ada Irfan dan semua yang saya mungkin tak dapat sebutkan nama mereka, tapi tak mengurangkan rasa terima kasih dan syukur kepada anda semua. Dan insya-Allah jangan lupa untuk terus memartabatkan gaya hidup sihat, dan bila kita sihat kita akan cuba lebih kuat untuk kita mengejar gaya hidup jaya. Dan bila kita sihat dan jaya, Mayus, semua tu akan jadi gaya hidup positif. That's it from us from this season. Thank you so much. We'll see you in the next one. Okay, bye. Assalamualaikum.